Assalamualaikum, kami dari Kumpulan 7 ingin membentangkan tentang etika dan peradaban dalam penggunaan media sosial. Dalam isu ini, terdapat 8 bahagian. Yang pertama, fakta. Fakta pertama adalah privasi dan keamanan. Penggunaan media sosial harus memelihara privasi dan keselamatan mereka sendiri dan orang lain. Jangan kongsi maklumat peribadi yang sensitif atau berkemungkinan berbahaya pada rangkaian media sosial. Yang kedua adalah menghindari penyebaran berita palsu. Kita haruslah berhati-hati semasa menyebarkan berita atau maklumat. Semak ketepatan bahan sebelum berkongsi untuk mengelakkan penyebaran berita palsu atau penipuan yang mungkin menjejaskan orang lain. Dan yang terakhir adalah menjaga adab di media sosial. Tanpa kita sedar, platform digital ini telah digunakan untuk mengecam dan memberi penilaian negatif sehingga tular serta menghukum sesuatu isu dengan agak melampau. Yang kedua adalah konsep dan idea. Pertama, tindakan individu atau kumpulan dalam menghubungkan perkongsian bahan dan berkomunikasi melalui platform media sosial dirujuk sebagai penggunaan media sosial. Yang kedua, media sosial ialah laman web atau platform yang membolehkan pengguna menghasilkan dan berkongsi maklumat sambil turut berinteraksi dengan orang lain dalam talian. Terakhir adalah penggunaan media sosial sangat bercanggah dengan konsep adab. Hal ini dikatakan demikian kerana kini media sosial dipenuhi dengan perilaku yang tidak sopan sehingga boleh membawa kesan kepada pengguna lain. Yang ketiga adalah nilai yang boleh dipelajari. Nilai yang pertama adalah kejujuran. Ketika media sosial mengenekankan kepentingan berkongsi maklumat yang jujur dan tepat, pengguna media sosial tidak seharusnya berkongsi maklumat palsu atau memutarbelitkan fakta untuk kepentingan peribadi. Yang kedua adalah nilai tanggungjawab. Sudah menjadi kewajipan pengguna media sosial untuk memastikan kandungan yang mereka terbitkan tidak merosakkan atau merendahkan orang lain. Yang ketiga adalah berbudi bahasa. Melalui permasalahan ini, kita sebagai masyarakat yang bertamadun perlulah berbudi bahasa semasa menggunakan platform digital. Seterusnya adalah teori ataupun hukum. Yang pertama, etika deontologi. Tumpuan etika deontologi adalah pada tanggungjawab dan piawaian moral mutlak. Pendekatan deontologi akan menekankan konsep seperti kejujuran, menghormati privasi orang lain dan mengelakkan tingkah laku yang menyakiti atau melanggar hak orang lain dalam konteks media sosial. Yang kedua adalah hukum anti-diskriminasi dan anti-pelecehan. Hukum ini melarang diskriminasi dan gangguan di media sosial, termasuk penghinaan, pungutan dan pendedahan maklumat pribadi dengan niat untuk menyakiti orang lain. Dan seterusnya adalah Seksyen 50B Kanun Kesiksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia diguna pakai bagi menyekat penyebaran berita yang mampu menimbulkan ketakutan atau kegentaran pada awam. Manakala Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 bagi menyekat penyebaran kandungan dalam talian yang bersifat bejah, palsu ataupun mengancam individu lain. Terdapat 3 cadangan penyelesaian. Yang pertama adalah mengadakan kempen kesedaran. Masyarakat perlu menjadi mata dan telinga kepada pihak berkuasa dengan melaporkan kepada pihak polis jika terdapat penyalahgunaan media sosial. Yang kedua adalah memperkasakan penguasaan undang-undang. Antara undang-undang yang sudah sedia wujud di Malaysia bagi mengawal segala yang berlaku dalam dunia cyber ialah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 7558 dan Akta Jenayah Komputer 1997 dalam kurungan Akta 563. Dan yang ketiga adalah mendalami ilmu agama. Ibu bapa dan guru-guru di sekolah perlulah memainkan peranan penting dengan menasihati anak atau murid agar menjadi insan yang bermoral dan bersahsiah terpuji dengan menjauhi perkara-perkara munkar dan bersangkut paut dengan penyalahgunaan media sosial. Yang keenam adalah perspektif. Perspektif daripada pengertian ahli seperti Sumar Manja dan Winari 1999. Perspektif merupakan cara pandangan seseorang atau cara seseorang berperilaku terhadap sesuatu fenomena, kejadian atau masalah. Yang kedua adalah etika di dalam Islam adalah akhlak. Ia merujuk kepada nilai akhlak atau prinsip moral yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Etika dalam Islam juga merujuk kepada nilai-nilai baik dan dengan melakukannya seseorang akan mendapat ganjaran pahala. Seterusnya adalah etika Islam mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri yang membezakannya daripada etika menurut perspektif barat. Ciri-cirinya yang istimewa ini tidak terkandung di dalam etika mengikut falsafah barat. Seterusnya adalah kekuatan ataupun kelebihan. Yang pertama, berfikir sebelum bertindak. Penggunaan media sosial tidak boleh digunakan sesuka hati kerana membawa kepada kesan yang tidak baik kepada diri seseorang pelajar.
media sosial boleh menyebabkan cyberbully yang memberikan tekanan emosi kepada orang lain. Yang kedua adalah posting yang dibuat mendatangkan kebaikan atau keburukan. Posting yang dibuat di media sosial adalah perkara yang betul atau tidak, seperti menyinggung perasaan orang lain, atau apakah posting kita melanggar hukum. Yang ketiga adalah berkongsi maklumat yang betul dan sahih. Tembakan media sosial mewujudkan dunia tanpa sepadan sehingga maklumat tidak sahih mudah ditularkan dan diterima bulat-bulat tanpa memeriksa kesahihan sumber fakta berita berkenaan. Seterusnya adalah kelemahan atau limitasi. Pertama, melalaikan pelajaran. Media sosial sangat dapat melalaikan kita daripada pelajaran sehingga kita lebih memfokuskan menggunakan media sosial untuk hiburan daripada untuk belajar. Yang kedua adalah membentuk gaya masyarakat obses. Media sosial yang terkenal dengan istilah dunia tanpa sepadan akan membolehkan masyarakat untuk menonton apa sahaja di media sosial tanpa sebarang halangan dan kawalan daripada pihak tertentu. Dan yang ketiga adalah banyak penipuan atau pemalsuan data. Hal ini demikian kerana terdapat banyak kes penipuan mencari pasangan kekasih yang berlaku terutamanya dalam kalangan remaja perempuan. Seterusnya adalah justifikasi atau impak dan kepentingannya. Untuk individu, ia memudahkan mereka berinteraksi dengan orang lain. Dan yang kedua adalah penjagaan etika dalam menggunakan media sosial sangat penting bagi individu. Bagi negara, yang pertama adalah membantu dalam proses komunikasi dan penyampaian maklumat antara kerajaan dan rakyat. Kedua adalah etika dalam konteks negara yang amat penting kerana ia memastikan penyebaran maklumat yang benar, sahih dan bermanfaat. Bagi masyarakat pula, yang pertama adalah teknologi mempengaruhi cara masyarakat berinteraksi, berkomunikasi dan berkongsi maklumat. Yang kedua adalah etika dalam menggunakan media sosial amat penting dalam masyarakat kerana cara berkomunikasi dengan beradab dan saling menghormati antara satu sama lain. Yang terakhir adalah rumusan atau konklusi. Pada masa ini yang merupakan zaman teknologi yang semakin cepat berkembang mengikut peredaran masa ke masa, perkembangan teknologi ini telah memberi kesan kepada kehidupan dan persekitaran manusia. Di sini mampu dilihat bahawa teknologi sentiasa berkembang sehingga pada abad ke-21 ini pelbagai teknologi yang canggih sudah dihasilkan. Kewujudan media sosial merancangkan lagi penyebaran maklumat dalam masa singkat sekaligus menjadi alatan penting yang baik untuk berhubung, malah mampu membantu setiap manusia. Namun, jika penggunaan sosial media ini tidak terkawal, akan tercetusnya konflik antara manusia, politik, ekonomi maupun negara. Itu saja dari kami. Sekian, terima kasih.